في الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Babu arkanin nikahi wa syurutihi. Ini suatu bab pada menyatakan rukun nikah. Jadi rukun nikah, arkan jamak. Ini pada menyatakan rukun nikah. Rukun adalah bahagian tak dapat tidak, dan dia adalah satu juzuk pada suatu. Itu rukun. Seperti kalau manusia kepala masalahnya. Dia satu bahagian padanya tubuh badan kita, dan dia adalah benda yang tak dapat tidak. Dan dia adalah satu juzuk pada tubuh badan kita. Adapun syarat, perbezaan syarat, bahagian tak dapat tidak juga, bahagian mesti juga, bahagian wajib juga. Tetapi dia luar pada suatu. Seperti bernafas. Nafas tu syarat bagi hidup. Dia tu ada bukan juzuk. Ini suatu bab pada menyatakan rukun nikah. Dan syaratnya, ini syurut mana syaratnya ada nombor 2 lah. Pak ni nak nyatakan berapa dia rukun nikah, berapa rukun nikah dan berapa syarat nikah. Bermula syarat bagi sah nikah itu, dia sebut rukun dulu, tapi hak nyata sini syarat dulu. Bermula syarat bagi sah nikah itu diketahuinya, jenis ialah diketahuinya seorang tu. Diketahuinya seorang dengan segala syaratnya, syarat bagi nikah. Anda tahu kata syarat-syarat nikah tu, di antaranya syarat nikah, syarat sah nikah, suami saat ni dia kena tahu. Ada semua segala syarat nikah tu. Kata syarat nikah tu pada ketika akad je akad nikah, anda tahu. Semua. Syarat nikah tu gapo dia, anda tahu. Tak tahu tak sah lah. Anda tahu semua syarat nikah. Katanya sah itu diketahuinya dengan segala syaratnya nikah pada ketika akad je akad nikah itu. Seperti diketahuikan kaifiyah akad. Anda tahu kaifiyah akad ni tu lagu mana? Anda tahulah. Yang wajib bagi kaifiyah nikah anda tahu. Dan syarat bagi kaifiyah nikah tu. Kaifiyah nikah tu lagu mana cara dia? Kaifiyah mana cara nikah? Di antara syarat pertama adalah tahu segala syarat-syarat dia. Tu syarat di sini adalah dan ni. Sebut lagi kita ni bokehnya lebih banyak lagi. Jawab diketahui dia. Di antaranya adalah syarat nikah adalah Islam. Islam, balik, akal, merdeka, keadaan lelaki. Dah tahu dah. Syarat nikah tu. Tapi yang ni dah ni bagi syarat nikah ni, syarat utabar bagi sihatin nikah itu. Mana ni wali ni? Syarat ni ada syarat wali dan saksi tu. Untuk sah nikah adalah ni. Atau syarat bagi wali bukan syarat nikah ni. Bukan tahu nyonya suami dak ni, tak tahu. Raja tak tu. Dia tak gini. Ibarat dia. Kalau tidak belik Ada. Jadi bermula syarat bagi sah nikah itu. Jenis syarat nak sah kita akad nikah tu adalah diketahuinya seorang. Yang kena tahu seorang yang nak akad je tu wali masalah. Wali yang nak akad nikah yang nak tahu. Bukan suami dak. Ketahuinya seorang. Wali ke ataupun adalah naib wali ke, wakil wali ke, maka syaratnya yang nak nikah tu dengan segala syaratnya, syarat bagi nikah tu dia tahu semua syarat-syarat dia dengan segala syarat-syaratnya pada ketika nak akad nikah anda tahu.
Seperti diketahui kaifiyah akad nikah yang wajibnya, nak tahu tak cara akad nikah. Wali nak akad nikah lagu mana, nak tahu cara dia. Ada ijab, ada kabul, ada gapo semua tu, nak tahu cara-cara nak akad nikah. Tak boleh semata nak akad nikah pergi akad nikah dengan bodoh-bodoh gitu. Tak boleh, nak tahu syarat-syarat dia. Dan syaratnya syarat nikah, kaifiyah akad mana yang wajib sifat padanya akad tu. Kaifiyah bagi akad jenis akad nikah, akad mana yang wajib. Nah, sifat padanya akad boleh ataupun sifat padanya kaifiyah. Kaifiyah mana hak wajib? Kaifiyah sunat tak apa. Gapo tak no tu cara, kaifiyah mana cara akad nikah tu ialah hak wajib tu nak tahu. Dan syarat baginya akad tu nak tahu tak? Syarat nak akad tu lagu mana? Ada ijab, ada kabul. Nak ada tahu. Mana seorang yang nak nikah tu adalah mesti nak tahu ni. Sama dia wali ke atau tu ke nak akad nikah nak tahu ni. Kalau dak, nak kita tanya orang lah. Kalau mananya tu sah dak nikah ni gini. Cara lagu nikah lagu mana? Nak tahu. Sebab tu banyak orang wakil. Banyak ke wali tu wakil ke tok email masalahnya. Ya okey. Banyak tak tahu. Dan ketiadaan yang menegahkan. Jadi syaratnya di antara syaratnya adalah ketiadaan perkara yang menegahkan sah nikah daripada perempuan. Anda tahu pula. Ketiadaan tu atas pada kaifiyah. Seperti diketahuikan, jadi seperti mana diketahuikan tahu ketiadaan tak ada perkara yang tegah sah nikah. Katanya perkara tegah sah nikah tu yang daripada perempuan pihak puan. Gapo dia? Bukan mahramnya tu. Nak tahu katanya dia bukan mahramnya, mahram bagi seorang tu. Jadi puan ini dia bukan mahram adik-beradik dia. Bukan nak tahu. Kata dia anak lelaki puan ni nak cek dulu. Dia mahram dia ke atau bukan? Jangan pak akad nikah kerana nak tanya dulu. Mung keturunan yang mana? Kalau hani keturunan yang mana nak cek balik. Contoh kata kadang-kadangnya orang jatuh tu kerja Malaysia. Apalagi kerja Malaysia tu baru dapat mungkin dia ada bini sana. Lepas tu orang Malaysia tu mari nikah sini, mari cari bini sini masalah. Ramailah ni orang Malaysia mari cari bini di Kemoja masalah. Ada. Apa nak mari cari nak tanya keturunan dia, tanya mana? Ayah nama gapo tu? Nak tanya dulu. Ayah saya Kemoja juga. Dah tapi dia duduk Malaysia lama. Nak tanya. Takut nak adik-beradik. Nak tahu panggil. Bukan mahramnya, nak tahu dulu. Mahram tu mana orang tak sah nikah seumur hidup dah. Ada. Dah. Tali ayat Quran itu ada hurmat alaikum tu ummahatukum apa semua tu. Mahram dia. Dan susuannya atas pada mahram dan bukan susuannya. Maknanya bukan tu kalau tu maknanya mahramnya di mana mahram dengan bukan susuan dia. Mahram perempuan yang tidak sah nikah kita seumur hidup tu mahram. Adapun bini bukan mahram. Pada takrih bab nikah ni. Dan susuan mana bukan mahram pihak susuan radhaah. Adik-beradik ataupun ialah mak tok tua tu tu mak dengan anak tu bukannya susuan tak. Tapi bab susuan tu ialah khilaf banyak lah. Mazhab kita Syafi'i nak sabit susuan dah berapa kali 5 kali kena. Ada mazhab lain 10 kali sini. Tu tengok bab susuan tu. Mana bukan adik-beradik dengan caranya susuan. Kitanya ada tu bini kitanya pergi menyusu seorang budak yang tak sampai lagi umur 2 tahun. Dan menyusu pula 5 kali kenyang. Apalah sabit susuan. Nak tanya dulu. Mung ni masa kecil dulu ada tak? Biasa tu minum dapat. Tu orang tu masalah. Jangan biar adanya sabit susuan. Mana adik-beradik jangan cara susuan masalah ataupun anak ngapok masalah. Kita nak nikah seorang budak tu mana? Apalah nak nikah tengok dulu. Dulu takut dia biasa nikah, biasanya susuan dengan bini dia. Kalau biasa bini tu mana anak susuan, tu tak boleh. Nak tahu. Tahu dululah kata bercerak dulu katanya bahasanya di antara dua ni bukan mahram dan bukannya tu adik-beradik susuan ataupun anak susuan bukan. Anak susu lah. Bukan anak akak sah. Dan jangan adalah haram salah seorang daripadanya dua laki isteri. Jangan ihram, bukan ihram. Dan jangan ada ihram, maknanya atau haji atau umrah salah seorang daripada dua laki isteri. Mana dua laki isteri itu majaz. Mana dua orang tu laki puan
yang nak berkahwin dua tu. Kalau seorang tu ialah dia dalam ihram, okey pun tak boleh. Dia dalam ihram, tiba-tibanya dia okey ke ayah dia nak nikah, tak boleh. Yang adanya salah seorang dua tu masih dalam ihram lagi. Ada masih ihram lagi. Kalau ihram tu tak salah dan lain padanya tersebut. Apa dia? Wali ke, wakil ke, hana tahu. Ada hak lain lagi dah. Wali tu lagu mana, tu lagu mana, hana tahu. Mana nak cek balik. Ada syarat dia. Cak sah nikah gitulah, nak tahu dulu, cek dulu. Sebab tu sebut nikah tu seni, penyusah ke orang tu. Nak cek ni, cek ni. Kalau dah kampung kita tak apa lah kita tahu dah turun ni hak orang jauh mari tu. Ada orang jauh mari, orang tu nak nikah nak cek. Maka jika tiada ia seorang tu ketahui, ini akan segalanya syarat-syarat dan rukun. Kalau tak tahu, maka hendaklah belajar. Nak belajar dulu kalau tak tahu. Boleh juga kalau ketahuinya seorang tu itu suami, boleh ke tu? Tak, suami tu nak tahu, boleh ke? Nak tahu kata dia tu dengan puai tu bukannya adik-beradik. Bukan mahram, bukan adik-beradik susuan. Dan bukan itu dalam ihram, nak tahu. Ada akad nikah, dia mau tanya, mana puai akad nikah? Oh, puai ada Mekah. Cek dulu je, takut dia buat ihram lagi. Nak cek. Kalau dia ihram lagi, tak sah. Ketika akad tu. Kalau tak tahu, maka hendaklah belajar. Kalau ia seorang tu tak tahu, nak belajar dulu, ngaji. Belajar kepada orang yang mengetahui akan syarat-syarat sah nikah tu. Nak pergi belajar lah. Ada belajar, meta, tak apa dah. Habis. Adapun rukun nikah itu 5 perkara. Kalau rukun nikah adalah ada 5 perkara khamsah. Katanya itu khamsah 5. Pertama sirah. Ada sirah. Pertama adalah sirah. Sirah tu apa dia? Sebut pula sirah tu mana lafaz. Ijab kabul. Nak sah nikah nak ada ijab kabul. Tak ijab kabul tak boleh, pergi senyap-senyap tak boleh. Pas kalau orang bisu, cara bisu pula. Maknanya di antaranya rukun dia adalah no ada sirah lafaz. Lafaz lagu mana sah lafaz. Insya-Allah dah sebut depan lagi. Kedua, 2 saksi. Ini rukun yang keduanya. Kedua makna yang keduanya. Dan yang keduanya adalah 2 saksi. No ada 2 saksi. Saksi lagu mana? Sah ke tidak? Ketiga jenis dan ketiganya wali. No ada wali dia. Bukan tak wali. Wali. Sama wali khas atau wali am. Keempat suami. Kalau ada suami, tak ada suami nak nikah ke mana? Sebab tu namanya suami no lelaki. Orang puai sama puai tak sah. Dan isteri, no orang puai. Maknanya kalau lelaki sama lelaki tak sah. Yuhnanya zauj dan zaujah. Ataupun itu rajul dengan imra'ah. Nah gitu. Laki sama laki tak sah. Puai sama puai tak sah. Kalunya pondan sah. Karena pondan tu dia sifat laki. Asal dia laki, sifat kelakian tu ada. Cumanya perangai dia. Mukhannas panggil Arab. Maka rukun yang pertama itu sirah. Iaitu sirah apa dia? Ijab. Ijab tu daripada wali. Pihak wali, pihak orang makat tu panggil ijab. Memperkenankan, memberikan. Aku nikah, masalah tak? Atau mewakili akan daku masalah. Yang mau itu aku nikah akan dia, kau akan dia, yang mewakili oleh ayahnya akan daku masalah. Jadi apabila cukup rukun syarat tak apa dah. Jadi masalah nikah ni, sirah ini tak boleh. Di antaranya panggil sirah yang selera pun jadi sungguh. Iaitu sirah akad nikah. Contoh kita ni lahnya ada seorang pakcik. Anak dia comel. Buah-buah pakcik. Kita selera dengan dia. Pakcik, nikahlah anak pakcik tu bagi saya. Kita ni ada wali syak dah 2 orang. Ada wali pun kenal belaka dah. Cukup syarat-syarat dah. Mu nak ke? Tak apa aku nikah. Anakku tu bagimu lah. Saya timbulkan nikahnya sah. Apa dah wali ada dah. Saksi ada dah. Nak jangan selera tak boleh. Tu apa simpak pasal berahi selera. Anak dia comel. Kalau anak tak comel masalah. Tapi tengok anak apa ke? Anak sebut nama lah. Kalau anak dia ramai, dia tengok dulu. Lepas lagi tu ijab sirah. Iaitu nadanya sirah. Iaitu sirah apa dia? Ijab daripada pihaknya wali
atau yang menikah wakil wali tu. Atau yang menikah, siapa ni menikah? Badal. Yang menikah wakil atau yang menikah oleh yang dah wakil tu kena badalnya. Yang menikah mana ataupun ijab adanya pihak yang menikah. Siapa dia yang menikah? Wakil walinya, hak tok guru tu hak tok gurunya kata badal. Mana yang menikah? Wakil walinya, wali baginya perempuan tu. Jadi hak nikah wakil. Sirah ke? Tapi nak sebut lah yang wakil ni akan daku oleh sianu. Dan kabul, terima. Daripada pihak suaminya, suami seorang tu. Ya kena tu alif pihak suami kabul. Kabil tu atau wakilnya wakil bagi suami. Wakil boleh ke? Kalau ni banyak wakil dah duk belajar Al-Azhar, belajar Mesir. Ada Jamiatul Azhar, belajar Mesir tiba-tiba nak nikah, tak klik lagi. Ada atau klik modal besar. Wakil. Tak apa. Wakil nikah. Nikah siap dah buat atas klik naik. Ada atas naik ke Mesir masalahnya. Habis maka ijab itu bahawa berkata wali. Kitanya daurahnya tak boleh nak itu sangat dah. Ada daurah bukan ngaji biasa dah ni. Daurah ni cepat sikit dah. Maka ijab bermula mubtada. Maka bermula ijab itu bahawa berkata wali atau wakilnya zawwajtuka. Jadi hak di antaranya. Zawwajtuka. Tak apa dah. Ada mutaaddi dua maf'ulnya. Wa zawwajtukaha masalahnya. Artinya aku kahwinkan di kau. Aku kahwinkan akan di kau. Kau tu hak jatuh tu. Atau nakahtuka. Nakahtuka tapi angkahtuka boleh ke? Nakahtuka. Nakah pun mutaaddi dua ke dia? Sirah tu. Hak ni panggil lafaz sarih dah. Lafaz sarih. Tu di antara sebab tu sirah ni ya lafaz yang keluar daripadanya. Dah. Lafaz sarih. Apa ni dah? Iaitunya tu ambil lafaz zawaj ataupun nikah. Artinya aku nikahkan dia kau. Boleh ke? Zawajtuka ke, nakahtuka ke? Boleh. Maknanya sama arad ataupun jawi pun boleh. Dan kabul itu bahawa dalam kabul itu kabul pihak suami itu bahawa berkata suami atau wakilnya suami tazawwajtuha menerima. Tazawwajtu ada datang. Mana zawajtu tak datang. Atau nakahtuha. Artinya aku berkahwinkan dia. Boleh ke? Nakah tu dua makna dia. Nakah tu dengan bahasanya ialah mengkahwin dan nakah tu mana terima kahwin. Saya nikah. Saya nikah mana saya terima nikah. Boleh dua situ. Kalau wakil pasik lagu mana? Masalah wakil lah dapat lagi nak insya-Allah nanti cara bab dapat bab wakil ni. Tak apa lagi. Sirah mana ni? Iaitu syarat bagi tanya di sini syarat pada sirah tu ialah apa yang disyaratkan pada sirah jual beli sama. Iaitu di antaranya adalahnya tidak taklid, bukan taklid dah. Jika taklid, taklid. Jika datang bulan sekian, aku nikahkan kau tak boleh. Ataupun takkid masyarakat buktu tak boleh ke? Itu panggil mut'ah. Kalau mut'ah tak sah ke? Disinya tu empat mazhab. Bahasanya mengatakan tak sah nikah mut'ah. Ibn Taimiyah tak sah ke? Kecuali Syiah nikah mut'ah sah. Nikah mut'ah mana nikah zakat masa. Aku nikahkan kau anakku dengan isi kahwinnya ada berapa pun batu dengan 1 minggu. Ada atau semalaman atau 2 jam, 3 jam, tu tak boleh. Tu tak boleh. Nikah tu tak sah. Lepas tu iaitu pada lafaz yang dimustaqkan pada tazwij dan inkah. Ini inkah ni bukannya nakah dah ni. Takut tak salah tu. Bukan nakah dah pihak tu wali tu. Angkah tu. Ini naskah ni nakah tu dah. Nakah tu ke. Kalau angkah tu ambil pada inkah. Madah dia.
Dalam kitabnya Bujaimi tu adanya angkah tu, hamzah tu. Masa yang ngaji pun tak ada baik kira, tok guru pun macam nakah ke. Tapi eloknya angkah tu. Angkah baru bagi muta'addin. Dan juga ini ada bak if'al. Bukannya bak sulasi mujarab. Sulasi mujarab pihaknya tu suami. Nak tahu gitu lah Allah sawab lah. Tapi boleh hadir dalam Quran kan? Fankihu ma tabalakum. Boleh hadir tu. Ya Quran ada kan? Fankihu anak kahwin oleh mung. Tu dia. Nak kahwin oleh mung akan anak kamu tu. Fankihu mana nikah, timur nikah. Ada. Timur nikah tu. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Maisana usulah tu timur. Kalau fankihu timur. Fankihu lala sebab dah sebab dalam Abu Jarimi ada angka. Kalau buat orang isim fa'il tu ada khilaf tu. Ana muzawwijuka. Awak orang isim fa'il. Ana muzawwijuka tu. Tu khilaf anda Bulkini tu. Isim fa'il hakikat pada hal takallum ala rajih. Jadi isim fa'il tengok sini ada buat mari muzawwij isim fa'il. Wali katanya ana aku muzawwijuka. Maka bahasa isim fa'il hakikatnya padanya ketika dok kecek tu. Isim fa'il la ni mana isim fa'il maknanya benda yang sepakai, yang masih berpakai dalam keadaan tu. Contohnya makan. Saya makan berarti duk tengah makan tu. Kalau akan datang itu majaz. Akan datang itu majaz. Itu atas rajih pendapat rajih. Maka tidak memberi waham kata janji dak lah, kalau janji tak sah. Berbeza dengan fi'il mudhari' tak leh. Fi'il mudhari' janji tu tak leh. Akan datang. Ana uzawwijuka tak leh. You kena putuslah dulu. Maka isim fa'il pun boleh. Itu pendapat yang rajih. Pendapat rajih buat mari isim fa'il pun boleh. Ana muzawwijuka boleh. Kalau al-an tu tak ada khilaf. Al-an sekarang ana uzawwijuka tu tak ada khilaf kan al-an dah. Ini tak ada al-an. Ana muzawwijuka kerana muzawwij adalah isim fa'il. Ada orang Arab lah ni pun adalahnya ada guna istiqbal. Berarti istiqbal tu janji. Yang naknya putuslah dulu. Tak leh. Tiba-tibanya hak tu panggil hak bukannya hak asal dia. Hak tu guna hak lain bukan asal. Sebenarnya ana qadim. Ini ketika kita do naik kereta, dak ketika naik kereta ustaz go ataupun orang telefon saya kita telefon. Demo dok mananya? Ana qadim, saya akan datang. Bukan saya datang, telah datang, saya akan datang. Ada guna ke? Ataupun ana qadim, sudah datang dah. Tu hak asal dia. Kalau tak sebut lafaz al-an, makanya lah boleh ke isim fa'il pun. Sebab tu nak bertanya, hak ni misalnya. Misalnya katanya angkah tu. Allah sawab tu angkah lah. Lebih gitulah. Ada. Bukan nakah tu dah hak pihak wali tu. Pihak suami tak apa. Pada dalam Abu Jarimi tu sebut. Ingkah sebabnya atas sini katanya walabzu ma yustaqu min tazwij au ingkah. Bukan au nakah, au nikah, au ingkah. Sira. Allah sawab lah. Ataupun kalau nak tu lagi kita rujuk kita lah pula. Angkah. Kita tengok kita ni pula kan. Ya anak. Angkah kat ni. Kita sirah tu adalahnya zawajtuka au angkah tu. Mauliyati masalahnya. Hazah maf'ul lah. Sini hazah maf'ul, nak sebut maf'ul. Nikah siapa?
Sini pun ada sebut tu angkah ke. Dalam kitab i'anah pun sama. Wih, i'anah pun sama lah. Dia nak angkah tu, bukan nakah tu dah. Patah hazah maf'ul sini nak sebut maf'ul nikah siapa? Dah sebutlah. Sebut nikah aja tak ada yang ada maf'ul. Habis. La'ala sabab angkah tu kan. Ini aku kahwin akan dia kau. Akan siapa? Akan anak dara aku. Akan anak aku nama sekian-sekian, sebutlah nama tu. Atau isyarat yang ini pun boleh ke? Emo sebut nama dia, emonya sebut itu, yang tu. Habis. Dan pihak buat tu pihak suami pula katanya tazawwajtuha, tu ada ha? Aku timukan dia ataupun nakah tuha, artinya aku berkahwinkan dia, mana aku timur kahwinkan dia. Atau aku nikahkan dia, tu tafsir bagi nakah tuha. Aku berkahwin, itu tafsir bagi tazawwajtuha. Atau aku nikahkan dia, mana aku timurkan nikah dia, boleh ke? Atau qabiltu nikahaha, boleh ke? Qabiltu nikahaha. Atau qabiltu tazwijaha. Aku timurkan perkahwinannya. Artinya aku timur nikahnya. Atau aku timur kahwinnya, boleh. Dan jika mendahulukan lafaz suami, kalau suami sebut dulu agaknya. Dah suami harus sebut dulu. Kalau mendahulukan suami, berkata suami atau wakil suami, seperti katanya suami atau wakil dia kata guna, aku berkahwinkan akan sianu, atau jong aku berkahwinkan akan dia. Sianu tu mana kiyah nama lah. Sianu makna kinayah pada nama tu. Aku timurkan nikah sianu tu, aku timurkan Zainab. Tu sianu tu. Aku timurkan nikah Zainab bin Usman masalah. Dia sebut hak adik wali tak lagi. Atau aku berkahwin, aku seperti berkata aku berkahwinkan sianu, ini pihak suami. Ini makna contoh katanya nakah tuka. Nakah tuha. Ataupun tazawwajtuha. Ini sebut bahasa Melayu ni, bahasa Arab pun samalah. Berkatanya aku berkahwin akan sianu. Saya timur kahwin sianu. Atau aku berkahwinkan akan dia. Sebut mana ha. Ini nakah tuha. Awak akan dia mana sianu, sebut nama lah. Atau dia. Atau aku timurkan nikahnya. Maknanya qabiltu nikahaha. Sebut tu. Maka kata wali, tiba-tiba kata wali atau wakil wali. Wali atau wakil wali, gitulah. Yang dua tu. Sama wali am atau wali khas. Atau wakil dia. Kata wakil, ada. Katanya wali atau wakil dia kata, aku kahwinkan akan dia kau, akan dia. Sebuah nikah kemudian tukar. Lafaz pun Arab tadi dah. Ini ia terjemah lalu dah, malah tulis hak tu lah. Atau aku nikahkan di kau akan dia, apa hukum nasyah sah lah. Sah ke? Sebab bak jawab beli sama. Bak jawab beli, hak ni sebut dulu boleh. Dan tidak sah nikah itu melainkan habis. Mana sebut suami sebut dulu pun boleh. Saya timurkan nikahnya anak pakcik yang pertama. Kalau anak dia yang kedua, yang tiga, yang keempat masalah. Sebut yang pertama. Lepas tu dia tanya aku nikahkan dia kau. Apa sah dah. Sah ke? Sebab jawab beli pun sama. Dia tak syarah tu dulu, kemudian tak syarah.
Dan tiada sah nikah itu, tidak sah nikah melainkan dengan lafaz tazwij atau lafaz nikah. Tu. Nifah mana lafaz nikah lah. Murad lafaz ini mana mustaq. Murad lafaz ini mana madah. Gabi ai madah. Tak syarat kata nanti kata tazwij. Bukan lafaz tazwij. Tak, madah dia. Madah dia tu fi'il madi lah. Au lafaz nikah, mana lafaz nikah. Nikah mana nikah. Madah tu mana madah dia. Fi'il madi dia tu ataupun isim fa'il daripadanya madah tu. Madah tu mana bahan dia lah. Lafaz ataupun lafaz mustaq boleh tak? Lafaz ini lafaz yang mustaq daripada tazwij. Kalau tak boleh gitu. Bukan lafaz tazwij saja, mustaq dia. Tetapi sah. Itu istidrak padanya tidak sah. Kata pun tidak sah melainkan dengan lafaz yang keluar padanya tazwij ataupun ikah. Dua tu nya lafaz lain tak boleh. Ada aku heboh, tak boleh. Aku heboh akan anak aku, akan dekat akan anakku, tak boleh. Ya kena lafaz tazwij, madah tazwij ataupun ikah. Tu nya yang boleh. Dalam hari itu sekalipun tetapi sah dengan bahasa ajmiyah, bahasa ajam. Bahasa lain pada Arab. Jadi pada asalnya hak sebut kata ajam adalahnya bahasa Turki. Hak dulu kalau Arab sebut itu ajam adalahnya bahasa Turki. Tapi sekarang ni apabila sebut katanya ada ajam, ujmah, ajamiyah adalah kepada bahasa lain pada bahasa Arab. Sah tak apa terjemah. Iaitu ajamiyah yang lain pada bahasa Arab. Sah pula dengan yang itu takluk padanya sah tu. Sah dengan bahasa ajmiyah iaitu bahasa lain Arab. Sah pula dengan dia terjemahkan daripada dua lafaz itu. Terjemah dua lafaz tu, lafaz lain tak sah ke? Kalau kita terjemah pun boleh, tapi syarat terjemah bahasa apa? Bahasa ambil daripadanya itu tajwid dan bahasa ambil daripadanya lah inkah. Tu yang boleh. Kalau aku heboh, aku beri kalau bahasa Melayu. Kalau Arab panggil heboh. Wahabtuka. Tak sah. Ataupun katanya lah aku berikan, tak sah. Kalau bak jual beli sah tu. Bak jual beli heboh sah. Aku heboh. Barang ni kan dikau dengan 10 riyal. Sah. Aku berikan dikau, sah. Tak syaratan lafaz jual beli. Ambillah 10 riyal. Sah. Apa dah? Ambillah barang ni harga 10 riyal. Sah. Hak tu sebutnya tu harga tu. Kalau sebutnya kamu, tu tak ada sebuah harga. Tu tak apa. Tak kena bayar duit. Kalau sebut harga nak bayar walaupun sebut lafaz jual ke lafaznya lain ke tu bab jual beli. Tapi kalau bab tazwij, bab nikah tak. Kalau nak terjemah pun terjemah dua lafaz tu. Aku nikah akan dekau, aku kahwinkan dekau. Tak kahwin tu terjemah padanya tu tazwij ke terjemah tu lah. Tengok bahasa tu masing-masing. Bahasa Malaysia bahasa apa tengok masing-masing terjemah pada apa dia. Kalau guna lain pada tu tak sah. Terjemahkan tapi daripada dua lafaz itu iaitu dengan syarat tapi dengan iaitu kata sah dengan terjemah tu. Sah terjemah bahasa lain tu iaitu dia terjemahkan atau iaitu sah terjemah dengan syarat dia faham oleh tiap-tiap daripada wali dan suami dan syahidain itu dua saksi tu. Akan kehendaknya ni maksud bagi itu terjemah tu. Tak apa orang Malaysia mari nikah. Orang moja masalah. Tapi dia reti tak apa, reti maksud. Yang nak sebut tak mana ke dia? Sebut tak mana tapi reti dah. Kalau sebut hang ni dia tahu dah nikah. Ada kejap pelek-pelek tak apalah. Tahu bahasa ni bahasa nikah ni. Tahu tak apa dah. Saksi dah tahu, suami pun tahu dan tu wali pun dah tahu bahasa tu. Hang ni kecil Arab ni kecil Melayu tak apa. Yang penting sama-sama faham belaka. Hang ni kecil Inggeris ke kecil apa pun tak apalah. Yang penting faham. Akan maksud dia tujuan bukan arti maksud. Lafaz ni maksud dia untuk nikah. Arti itu tak apa. Arti sah-sah tak apa kan dia. Kita bahasa Melayu orang tak reti bahasa Melayu tu masalah. Aku apa dia tu apa dia. Tapi tahulah kalau sebuah ni aku kahwinkan dikau apa dia. Aku kahwinkan dikau maksudnya nikah. Aku tu tak tahu makna apa dia. Ada. Dikau tu tak kira apa dia. Akan dia tak reti apa dia makna dia, arti dia. Tapi dia tahu lafaz ini untuk nikah. Dia tahu dah lafaz ni orang Malaysia sebut untuk akad nikah. Tak apa dah. Hak wali dan juga pihak saksi tu. Dan juga suami. Dan tiada sah nikah dengan lafaz kinayah sindiran tak boleh. Di sini tak boleh. Seperti kata wali, ku halalkan anakku bagimu, ku halal tak boleh. Ada. Apa aku halalkan? Tu kinayah pada nikah tapi tak sah. Ku halal dah. Dan jika berkata wali, aku kahwin akan dekau sianu upamanya. Suku tu. Mana saat ni tidak sah nikah, dia tidak sah akad nikah, ijab kabul. Tak halal. Aku timur halalnya tak boleh.
Dan jika berkata wali, kata guna aku kahwin akan dikau he sianu lah. Aku kahwin akan dikau. Kalau kau tu kita pada jatuh tu. Sianu kita pada anak dia. Sianu tu kena pada anak dia. Sianu upamanya sianu. Ini ke itu ke tu mana upama. Aku nikah akan dikau Zainab. Sebab itu tu mana sianu. Sianu tu kena pada nama dia. Upamanya sianu ke apa dia isyarat. Aku nikah akan dikau akan ini puan ni. Tu mana upama. Akan ini perempuan isyarat. Maka sahut maka jawab. Apabila kata gitu maka sahut suami jenis orang yatim dah. Suami tak ni aku timurlah. Aku timurlah jawab gitu. Apa hukum jawab? Tiada jawab baginya jika tu. Tiada jenis maka tiada sah nikahnya tak sah. Kerana apa? Kerana keadaan soreh pada kabulnya. Aku timurlah. Timur ke apa? Timur nikah kau hanu sah dah tengok. So ni katanya aku nikah akan dikau akan sianu Zainab bin Usman masalah. Atau akan anak ada masalah. Tiba-tibanya je timurlah. Timur ke apa? Yang nak timurlah nikahnya. Baru sah. Ini tak timurlah. Timur ke apa? Tu mana hak tu tidak soreh. Tak ada soreh pada kabul pada timur tu. Tak sah. Dan jika berkata suami pula bagi walinya, wali bagi perempuan tu. Kata kena kahwinlah olehmu akan daku perempuan ini. Ada pakcik nikahlah. Tu anak pakcik seorang ni. Masalah. Nampak seorang ni. Nikahlah saya. Maka kata wali, tiba-tiba wali kata, ku kahwin ku tu. Ku kahwinkan dikau akan dia apa hukum? Sah nikahnya. Sah. Tu. Tapi nak ada saksi syarat-syarat lain lagi lah. Ini sebab tu nak tipu orang tua-tua ke. Apa ni? Kecik slogan lama dah. Itu lama dah. Ada. Main ni. Ataupun kadang-kadangnya pakcik tu je nak kita lama dah. Hanya buat slogan kita. Kita buat timur nikah. Bini dah tu. Dia tahu dah lama dah. Untuk slogan kita masalahnya. Ada je tahu kita ngaji kan. Tahu kita ngaji gini-gini. Nak nikah hak. Tutup takut kita tak sih gini-gini. Mu nak aku nikah ni. Aku nikah akan dikau. Ada akan anakku sekian-sekian masalah. Kita pun saya timurkan nikahnya. Sah. Dah. Sah dah. Ingat dah. Jangan tu cek main-main masalah ni. Demikian lagi supaya tu juga jika berkata wali jenis wali puan. Kata kena berkahwin kau akan dia. Kata atas jalan khabarinya. Tapi makna isyarat lah. Kata wali kena berkahwin kau suami tu. Akan dia akan anak. Berkahwin mana telah berkahwin. Tanya atas jalan khabari. Tapi maknanya isyarat dah lah. Nak jadi dah. Mana tazawwaj. Berkahwin kau. Kau suami akan dia akan anak tu. Bukan tanya soal ni. Tak sini malah tanya khabar. Tapi mana isyarat dah. Mana buat mari fa'il madi lah. Tazawwajtaha. Kalau tanya soal pun boleh ni. Tapi dah baik sini tanya atas dia khabari. Ini soal mana dah ni? Kitabnya lagi mari. Angin. Timur tu no adanya tu lafaz yang tunjuk di atas. Tu atas perempuan tu dah pada upama nama dia sim dhamir sim syarat ke tak apa. Qabil tu au radi tu tapi alal asah. Radi pun sah kan. Qabil tu atau radi tu saya redanya tapi no ada dhamir lah. Tapi pendapatnya sah. Tapi khilaf Imam Suki. La tidak sah dah faal tu nikah. Saya buat nikah dah leh. Kalau faal tu atau qabil tu nikah dah leh. Qabil tu nikah, tak ada tak boleh. Atau tazwij tak boleh, tu muktamad tak sah. Muktamad yang kena timur kena ada isim dhamir yang rujuk yang isyarat kepadanya perempuan tu. Kena ada isim dhamir. Tambah tamak. Dan tidak sah juga katanya qabil tu sekat tu.
Atau qabil tuha tak boleh. Qabil tuha tak boleh. Tak sah. Qabil tu nikah. Saya timo nyo puai tak boleh. No qabil tu nikah ada lafaz nikah. Pas nikah pula ada ha atau hazihi kau ikut. Qabil tuhu tak boleh ke? Sama timo nikah. Mana aulanya nak qabil tu nikah. Kerana timo hakiki dah tu. Sahih terjemah dengan salah satu dua lafaz ni. Walaupun orang pandai bahasa Arab tu dalam kitab Iyanah. Bahasa Arab pandai. Ini kalau sepakat. Dalam kitab ni ada sebut tu berkatanya Allamah Taqiyuddin As-Subki pada Syarah Minha Minhajul Talibin. Katanya walau sepakat dah ahli daerah, ahli kampung atau ahli negeri di atas satu lafaz pada untuk mewakkan nikah. Tapi bukan terjemah. Bukan terjemah hak sarih tu dah. Tidak sah nikah tu. Jangan sepakat. Kita sebut apabila kita semua apa ni tu tok email apabila kita sebut lafaz ni jadi nikah tak ada. Yang nak lafaz hak terjemah mari situ. Sepakat tak ada. Tu kata Imam Suki. Kalau salah bagi sikit tak apa. Ini salah bagi kata. Tidak mudarat salahnya orang awam. Fathahnya ta mutakallim kata. Qabil ta nikah qabil ta. Tidak qabil tu. Tak apa kau. Orang awam. Dan tu kajim jadi zai atau akahnya. Zawaj tu jadi jawaj tu. Ada ayat tu kajim jadi zai misalnya. Tak tazawwaj tu, tajawwaz tu. Tu kajim jadi atau akahnya. Tak apa. Dan terjadi sah nikah juga dengan isyarat bagi orang bisu. Tapi yang memberi pahala isyarat tu. Isyarat tu hak orang pahala belakang. Saya tu. Ada orang akad nikah dia isyarat. Apa semua tu. Tu dah. Tak jumpa sini ni. Tak ada tengok ni. Dia soal di sini soal apa ni? Dia tanya wali katanya kahwin. Jadi jika berkata wali berkahwin engkau akan dia. Berkahwin engkau akan dia. Engkau hai suami. Tadi wali kata kan? Berkahwin engkau akan dia. Maka sahut suami, aku berkahwin akan dia. Itu pun sah nikahnya. Sah juga. Itu pun itu mana? Itu kata tadi tu. Kata wali dan sahutkan dan jawabkan oleh suami tu. Sah dah. Berkahwin engkau. Mana bukan aku berkahwin. Berkahwin engkau akan dia. Kalau nampaknya soal ni. Tapi dahnya khabar. Maknanya eloknya tu. Kata tu kata atas jelas soal. Mutimu akan dia? Mutimu akan nikahnya? Tanya itu. Adakah kamu timukan nikahnya? Lepas tu dia pun jawab. Ya, ada aku berkahwinkan dia. Kalau ya saja tak ada, ya kena ada lafaz tu sarih tu. Lafaz sarih. Tak ada sebut ni. Ya kena rujuk kita tu balik. Tatufuh ataupun nihayah tu. Sini boleh jadi ada tapi tak ada tengok. Hak dabitnya adalahnya tanya atas rupanya atau atas jalan khabari saja. Nak khabarnya telah atau khabar telah timur kahwin akan tu engkau akan dia akan anakku masalahnya. Kau dah timur dah tadi. Lepas tu dia pun jawab, iyalah. Dah aku berkahwinkan dia sah ke. Mana tak boleh tanya, kalau tanya gitu pun dia jawab sah. Tu. Bukan atas jalan khabar dia, atas jalannya soal lalu tu. Tanya atas jalan soal, lepas tu dia mau jawab. Aku timurkan nikahnya sah. Mau beli tak barang ni? Ya, aku beli barang ni. Sah dah. Jawab beli tu. Tanya gitu. Itu pun sah juga kata. Itu pun itu hak kata wali tadi dan disahut oleh suami itu sah. Sebenarnya tengok nikah tak payah. Bukan ada payah sangat. Dah nikah apa semua tu. Kita buat payah. Dan jika berkata suami, adakah ni? Nak seolah gitu dah. Rupa suruh tak ni dah. Suami kata pula, adakah engkau kahwin akan daku akan sianu? Sianu tu sebut dah. Ada. Pakcik nikah dah dia saya ke? Tanya gitu. Tapi no selafaz sarih hak terjemah kita. Nikah dah tu adakah pakcik nikah anak pakcik Zainab tu bagi saya?
maka sahut walinya, ku kahwinkan dia, kau akan dia. Tiada jenis tiada sah kalau itu. Kalau pihak tanya tak sah. Pihak tu hak suami. Kalau wali tak apa. Wali sah. Tengok maqabil ni kalau pihak wali ya soal, lepas tu hak nu jawab sah. Wali mung nikah anakku. Mung timur nikah anakku. Maka jawabnya dia. Maka jawabnya aku berkahwin atau aku nikah, aku timur nikahnya. Sah. Adapun kalau suami tanya, pak cik nikah dak? Dia untuk saya ni, dia jawab katanya aku kahwin akan dia, kau akan dia, tak sah. Sebab apa? Kerana istifham yakni bertanya tu. Kerana istifham bertanya saat ni, kerana itu soal. Kalau maqabil situ mana bahas situ sebab tu hak dabitnya. Hak dabitnya bosnya tak ada dah. Kalau tu berkahwin engkau akan dia. Hak ni bukan soal. Hak ni soal lah tengok maqabil sini. Hak ni tanya adakah. Hak ni bukan adakah tu. Bahas situ sebab tu dabit tu gurunya gitulah. Hak dabit. Dia tanya aku ada atas jalan khabar. Khabar cerita ni tapi makna insya. Insya-Allah katanya kahwinlah, timurlah engkau akan anakku. Timur kahwinlah akan anakku. Mana bermakna insya. Kalau tu maknanya berkahwin sini orang kata hendak. Anda gitu tu. Bukan katanya buat fi'il madi. Mana hendaklah. Berkahwinlah oleh engkau, mana timur kahwinlah engkau akan dia akan anakku ni. Dia pun jawab aku timurkan nikahnya. Sah. Kerana nak suruh. Hak ni tanya tak sah. Sebab apa tak sah? Kerana istifham. Yakni bertanya. Kerana hak ni ada soalan. Adakah? Hak ni bukan adakah, hak ni panggil insya. Gitulah bejalah. Hak ni insya tu beza. Kalau insya sama insya tak sah ke? Hak wali kata sini bukannya tu istifham tapi insya. Insya tu berjadilah. Nikahlah, timur nikahlah mung anakku. Ya suruh. Mung timurlah nikah anakku. Hak ni pun aku timurkan nikahnya sah. Kerana nak panggil insya. Hak ni tak. Hak ni soal, tak sah. Gitu dah. Kalau itu maknanya kita nak tipu dia, pak cik nikah anak ada. Hak ni bukan kita tanya. Nikahlah pak cik, anak pak cik akan saya ni. Apa lagi? Itu bukan soal, itu minta. Dia pun jawab, aku nikah. Tak apa. Apa tadi, mana mendahulukan ke? Saya timurkan nikah anak pak cik. Hak ni pun, aku nikah akan anakku akan nikah masalahnya. Sah dah. Dulu kemudian tak apa. Hak soal tu tak sah. Adapun sirah ijab akmal. Akmal sepatutnya. Tapi bahasa tulis Melayu lah. Kalau Arabnya tu, akmalnya. Akmal bagi ijab tu. Adapun sirah yang paling sempurna, afdal. Hak sempurna paling afdalnya, lagu mana? Jika boleh tapi syaratnya, kata afdal, akmal, hak sempurna. Sirah hak paling sempurnanya, hak mana? Hak banyak-banyak tadi. Iaitu hak paling sempurna afdalnya, jika walinya, wali puai tu, yang diijabkan. Kalau dia tu yang ijabkan, macam ijabkan akad nikah tu sendiri. Kalau wali tu akad nikah sendiri. Dia kata hak paling afdalnya khabar. Dia katanya wali, ku kahwinkan anakku Fatimah. Anda sebut gitulah. Kalau Fatimah, ku kahwinkan anakku Fatimah. Tak payah benda. Tak payah binti dah. Sebab apa? Anakku dah. Fatimah akan isteri mung akan isteri mung. Mana isteri mung? Dirimu lah. Mana jadi isteri mung? Dengan isi kahwinnya 30 riyal tunai. Anda sebut. Itu hak sempurna. Sebab anak orang ramah dia. Apalah anak orang ramah sebut Fatimah. Kalau tu dia. Kalau anak seorang tak berubah tak apa. Hak ni hak afdalnya. Tapi kalau anak ramah bukan afdal, sebut nama wajib tu. Anak ramah aku nikahkan anakku mana? Kalau anak ramah 2 orang 3 orang masalah, maka nak sebut nama. Tapi kalau seorang tak sebut nama tak apa dah. Sunatnya afdal saja. Afdalnya sebut nama dia. 30,000 ada 30 riyal tunai. Hak tu isi kahwin sunat ke? Habis maka jawab suaminya hak afdal. Maka jawab suaminya, aku timurlah kahwin akan si Fatimah, bukan si Fatimah akan isteriku, mana jadi isteriku, mana untuk diri aku. Dengan isi kahwin 30 riyal tunai. Muwafaqah itu afdal. Dan jika berwakil wali itu, kalau wali wakil kepadanya wakil dia mewakilikan, berwakil mana mewakilikan wali ni kepada orang lain, maka berkata wakil, ini hak afdal.
Pada ketika akad kata guna, ku kahwinkan akan dikau si Fatimah anak si Anu. Ada sebut. Anak si Anu binti si Anu. Yang ia si Anu tu berwakil atau mewakili akan daku isi kahwin, mana dengan isi kahwinnya 2 tahil emas. 2 tahil mah. Nama mah dah 2 orang. Tak 2 orang emas atau 2 orang tali tekak emas atau 2 ketua emas sebutlah. Mana disebut wakili. Kalau wakil, nak sebut wakil akan daku oleh si Anu sebut nama itu. Kalau sebut lafaz anak si Anu tak apa dah. Anak si Anu yang mewakili itu akan daku oleh si Anu. Sah ke? Habis. Maka jawab ia suami. Tiba-tiba suami pun jawab. Hak wakil kata sini. Suami ataupun wakil suami. Sama ke? Aku perkenankan kahwin. Kahwin ataupun kahwin. Kahwin si Fatimah dengan isi kahwinnya 2 tahil emas itu. Sebut gitu. Habis. Dan jika berwakil suami itu pada kabul, ni makabil ni. Kalau dia wakil untuk orang lain timur nikah, maka hendaklah berkata wali, patutnya wali yang wakil itu. Kata guna, kata wali mana wakil lah, wali situ mana wakil. Berkatanya wakil itu. Katanya aku kahwinkan si Fatimah akan si Zaid. Mana untuk si Zaid akan atau untuk pun tak apalah. Bahasa tak apa. Akan tu panggil terima nahunya. Indon mana ada akan. Kita kadang nak lafaz akan tu. Akan tak apa, akan kau bagi kau kepada kau untuk kau tak apalah. Ada ya tak nanti akan. Kita terima kadang terima sikit tak boleh. Dia terima bahasa masing-masing. Terima bahasa Melayu tu cara dia, terima bahasa kitanya kadang nak faham. Sebab bahasa lah ni, bahasa Malaysia lah ni tak ada akan-akan dah. Tak apa akan tu jangan duk kira hang. Kita kadang kita duk akan. Nak terjemah pula akan tu tak payah dah. Tu terjemah bahasa nak faham tak kawaid nahwnya. Akan tak akan tu kawaid nahwu saja. Yang penting kita terjemah tu bahasa kitanya faham dah. Si Zaid yang berwakil, yang mewakili, tengok berwakil. Bahasa lain ni mewakili. Tak berwakil mewakili samanya. Akan daku dengan isi kahwinnya sekian-sekian. Isi kahwin sebutlah berapa yang sebut tadi. Mana kalau kita wakil suami dia katanya aku timurkan kahwin si Fatimah misalnya. Untuk Zaid yang mewakili akan daku, Zaid wakil akan daku. Sebut Zaid lah, Zaid wakili. Yang untuk aku tak sah. Kitanya wakil tiba ni mana aku timurkan nikahnya untuk diri aku. Itu tak sah lah kerana wakil. Aku nikahkan dia atau akan sianu-sianu masalah. Tiba-tiba aku timurkan nikahnya tak sah. Wakil tak boleh. Kalau nikahnya bagi siapa? Kerana kita wakil nak sebut. Maka jawab wakilnya di mana ni? Jika kata wakil suami. Jika kata wakil suami pada kabul, apa lagi tu? Maka hendaklah berkata wali. Gitu betul dah. Wali wakil dah. Tu kata wali. Hendak mana wajib lah. Hendak jadi wajib lah. Hendak mana wajib. Jadi apabila tak salah dah. Kalau pihaknya ilahnya tu suami tu dia wakil orang. Untuknya kabulkan nikah. Kalau tu apa lagi tu sirah nak ikat akad nikah tu lagu mana? Dia tanya gini. Kalau tu wali tu, kalau suami tu wakil orang timur nikah, maka wajiblah pihak wali nak kata gini. Wali perempuan tu. Kata guna aku kahwin. Mana ku mengkahwinkan. Ku kahwinkan atau ku mengkahwinkan atau ku menikahkan si Fatimah. Fatimah anak dia ke? Kalau dia sendiri yang wali. Kalau dia sendiri yang wakil. Kalau wali hak wakil pula. Aku nikahkan si Fatimah anak si Anu. Yang mewakilikan aku. Nak sebut ke? Kalau sama-sama wakil, nak sebut mewakili. Ni tak, dia sendiri wali yang sendiri yang kata dah. Kata tu mana si Fatimah. Si Fatimah anak dia. Akan si Zaid. Zaid tu. Yang berwakili akan daku. Ibarat dia pahal dah. Tapi cuma tengok nak ibarat dia. Katanya ku kahwinkan si Fatimah akan si Zaid yang berwakili akan daku dengan isi kahwinnya. Kalau tu wali-wali pun wali hak wakil kat ni. Wali wakil sebab wakil kan. Wakil suami
pada kabul, maka hendaklah berkatanya wali hak suami tu. Tapi wali pun wali yang diwakili juga, sama-sama wakil. Tu. Sama-sama wakili. Wali mana wakili? Wali yang diwakilikan. Yang wakil juga. Wali ini wali yang wakil, bukan wali yang mewakili, wali yang dia tu menerima wakil. Sama-sama wakil. Jadi contoh katanya tak imam tu dia timonya pihaknya pihak tu wali padanya puai tu mari akad nikah. Kalau tu maknanya dia kata kan, hendaklah berkata hak wali yang diwakili pula. Ku kahwinkan si Fatimah tu maklum dah. Fatimah akan si Zaid yang mewakili, yang berwakil akan daku. Yang wakil tu siapa? Wakil oleh wali bagi si Fatimah tu, bukan Zaid tu wakil. Aku kahwin akan si Fatimah, akan Zaid, tapi yang mewakili akan daku oleh ayahnya, masalah oleh abah dia, masalah kalau wali abah. Sebab tu yang mewakilikan ini akan daku. Tak sebut ayah tak apa dah, yang wakili bahaya dah. Wakil tu oleh wali dia. Wali tak sebutnya, yang wakili oleh ayahnya atau sunat lah. Yang wakili akan daku olehnya adik atau adik dia ataupun abah dia. Yang penting sebutnya wakil tu. Maknanya yang berwakil yang mewakili akan daku. Faham dah katanya dia tu wali wakil. Dengan isi kahwinnya sekian-sekian, isi kahwinnya ada 1000 tunai masalah. Kalau itu maka jawab wakilnya wakil bagi suami. Wakil suami. Wakil suami. Maknanya kalau sama-sama wakil, alik pihak wali pun wakil, alik pihak suami pun wakil. Kalau tu pihaknya wali nak kata gini, yang mewakili akan daku. Nak sebut wakil. Hak sebut wakil ni kalau dia memang wakil, yang terima wakil, kalau dia tu ayah tu sendiri, tak payah sebut wakil. Aku nikah akan anak aku akan ada Zaid masalah. Ada Zaid bin gapo ke masalah dengan isi kahwinnya sekian-sekian. Tak payah sebutnya wakil ni dah kerana dia wali sendiri dah. Tapi kalau wali sendiri yang menerima wakil juga, nak sebutnya wakil ni akan daku. Lepas tu kalau dia sebut gitu, maka jawab wakilnya wakil bagi suami. Ku timolah nikah si Fatimah isteri si Anu. Nak kata isteri lah. Zaujah isteri si Anu ataupun untuk si Anu. Boleh ke isteri ataupun untuk si Anu yang berwakil, jadi wakil tu mewakili akan daku, tak apa, sah. Lepas tu sebutlah isi kahwin ke. Isi kahwin sunatnya. Lepas tu sebutlah isi kahwin, tak sebut tak apa dah. Sekat tu tak apa dah. Ini kalau wakil sama wakil nak sebut wakil. Kesimpulannya kalau wali tu yang menerima wakil, maka nak sebut wakil. Kalau yang pihak tu menerima nikah tu wakil juga, nak sebutnya yang mewakili. Nak sebut juga biar orang faham. Kalau tak sebut tak sah. Dan disyaratkan hendaklah ada muwala. Dan disyaratkan hendaklah, tengok. Hendaklah masa Arab tak ada pun. Dan disyaratlah padanya akad atau padanya sirah tu. Disyaratkan pada sirah tadi muwala, hendaklah ada muwala. Tengok. Mana keadaannya muwala? Syaratnya kena ada muwala. Hendak sini mana kena dah. Kalau bahasa kita mana syaratnya nak sah sirah, dia kena adanya ialah muwala. Berturut-turut di antaranya ijab dan kabul muwala. Wala yuwali muwal tu wilayah. Awam muwala. Berturut-turut. Di antaranya ijab dan kabul syarat nak sah no adanya jangan sengaja lama. Jangan sengaja lama. Lepas tu di antaranya tu kalau kita ada sebut lafaz-lafaz yang dia tu ambil berkat tak apa. Seperti apa lagi lah ada. Ada. Ini syaratnya jangan adanya putus muwala di situ. Putus muwala tu pada uruh lah. Jangan lama. Mana dah payah hafal lama. Itu dia. Misalnya jangan ada putus muwala di antaranya dua sirah tu. Dan ijab dan kabul.
Habis. Nak rojak punya ibarat dia susun dia tak sama. Ni sebut ni dulu, sebut ni dulu. Pening juga nak cari kita lain rojak kan. Habis. Dan tiada memberi cedera. Sini ya, sorry. Dalam hal itu sekalipun memang syarat yang adanya ijab dan qabul tu nada muwalak berturut-turut. Dalam hal itu tidak memberi cedera. Maknanya tidak memberi mudarat. Cedera mana mudarat? Tak memberi bekah. Tak mengapa kalau bahasa kita. Tak memberi mudarat jadi pada sah tu. Jika ada sedikit perceraian sekadar nafas. Sekadar nafas tak apa. Ada. Ni aku nikahkan dia sebut dah. Tiba-tiba ni bernafas dulu, tak apa. Tak pak nak timah lalu. Ada, pak kita bernafas dulu. Sekadar bernafas sekali tak apa. Jangan 2-3 kali. Tapi kalau orang lelah tak apa, lelah. Ya lelah, lain sikit. Kalau sekadar sekali tak apa dimaafkan. Ni 2 kali tak boleh. Hak naling ya. Hak nak timah. Tak naling tu tak boleh. Ya sebenarnya lah sekadar bernafas boleh. Supaya masalahnya tu muwalak dia baca Fatihah lah. Sekadar bernafas boleh. Atau kerana telan air liur boleh juga. Dia telan air liur. Yang masih orang nikah tu ilahnya dia pergilah isyarat tu Nabi. Takut ani nalin dok nak turut nalin kan. Pak ada nak nalin ni masalahnya. Dia pun pegang tangan gitu nak bagi isyarat katanya. Ni telan air liur dulu. Sekadar telan air liur boleh. Dan batuk boleh juga sekadar batuk. Atau lainnya. Mana simbolnya sedikit pada uruh lah. Kalau sedikit pada uruh tak apa. Boleh sekadar batuk, sekadar bedah. Sekadar sedikit pada uruh boleh. Tetapi jika ada panjang maka biasanin. Tetapi jika ada panjang perceraian, ada panjang pada uruh tu. Panjang. Kata panjang tu tafsir mana panjang? Sekira-kira mana sekira-kira memberitahu akan berpaling mana tak mau. Maknanya dia tu ialah duk di antara nak jawab lama. Sekiranya orang tahu, memberitahu mana orang lain, memberitahu akan orang lain, kata dia berpaling taksir daripadanya akad nikah. Tak timur nikah dah. Dia ni taksir, orang tengok dia ni taksir dah ni. Sebab ada setengah orang tu mak paksa kan. Ada yang jatuh pun mak paksa. Mak paksa masalah. Apalah mak paksa suruh nikah, ya taksir. Tiba-tiba pihak wali tu nikah dah. Aku nikahkan dia ke anak. Dah sianu masalah. Dia pun duk tengok kiri, tengok kanan masalahnya. Orang tengok tu dia tu alahnya taksir, tak mau. Tak nak. Maka adalah tidak sah. Tu tak sah. Kalau panjang sekadar tu, sekadar orang tengok memang dia ni tak sah nak terima dah. Maka tiadalah sah, tak sah. Dan demikian lagi jika diceraikan. Dan demikian lagi jika diceraikan dengan perkataan yang lain yang tiada ta'alluq dengan akad, dan jikalau sedikit sekalipun wallahu a'lam. Ada sini dah. Kita ni kalau tak rajak kita Arab pun tak apa dah. Kita rajak tu Nabi sedaknya. Cukup lah ni dah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabb ala nuril mubin Ahmadal Mustafa.